Warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibah. Selamat datang ke Reruai ITBM hari kedua Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Sofa putih dimulakan 30 saat daripada sekarang. Bersama dua tetamu, saya akan berbicara tentang tajuk berkait tentang undang-undang syariah. Kita ada seorang peguam sivil dan juga seorang peguam hybrid. Nak sebut dua alam tak sesuai ya. Dua-dua, syariah dan sivil boleh. Jadi kita boleh bertanya apa juga soalan berkait tentang buku-buku yang diterbitkan dalam kerangka penerbitan ITBM berkait tentang undang-undang syariah. Jadi ini adalah merupakan bual bicara postmoden. Kita mula dengan soalan, silakan. Dia tak ada intro dah, Datuk. Okey tuan-tuan, kita akan mulakan sofa putih ini pada bila-bila masa saja daripada sekarang. Datang ke ITBM, lagi banyak buku yang anda beli, lagi banyak diskaun yang akan diberikan. Kalau nak lebih banyak, sila tangkap CEO ITBM yang masih berada di sini, ada di depan pentas sekarang. Dia saja yang boleh beri lebih daripada 40% diskaun seperti termaktub di dinding-dinding yang ada ini. Jadi anda sedang mengunjungi ke reruai terbaik di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, dan yang kedua terbaik adalah reruai Kota Buku di depan Dewan Merdeka. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi PBA KL. Aplikasi PBA KL anda buat turun dan layak memenangi sebuah Proton Saga. 10 minit daripada sekarang kita akan memulakan bual bicara sofa putih ini dalam tajuk Undang-Undang Syariah antara hak keistimewaan dan sensitiviti. Jaminan kami anda boleh tanya apa saja, tidak dipengapakan kerana kita ada dua peguam di sini. Dan admin grup ini adalah Encik Khair. Jadi yang di penjara pun adalah admin, jangan risau. Anda boleh bertanyakan apa juga soalan berkait tentang undang-undang syariah. Seketika nanti saya akan memperkenalkan dua tetamu. Terima kasih kerana mengunjungi ke reruai ITBM. Jangan hanya ambil gambar tapi tanya. Saya tunggu cappuccino sebenarnya. Zeti? Kopi tak sampai lagi. Saja usik je. Okey tuan-tuan, kita berikan tepukan kepada kedua-dua panel kita, Datuk Zainul Rijal dan juga Adnan Seman. Selamat datang, selamat datang. Assalamualaikum Datuk. Datuk pegang mic tau. Kita uji suara sikit. Nak dengar suara Datuk sedap tak? Datuk apa khabar? Alhamdulillah, baik alhamdulillah. Okey, sedap suaranya. Saudara Adnan, Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Okey, baik alhamdulillah. Jadi kita boleh adjust audio accordingly ya. Okey tuan-tuan, kita berbicara tentang sofa putih selama 1 jam. Selalunya sofa putih ni saya tak pernah pakai tie, Datuk. Cuma hari ni sebab sekejap lagi ada official event. Jadi dia terus saja. Bercakap tentang undang-undang syariah antara hak keistimewaan dan juga sensitiviti. Anda boleh bertanya soalan nanti sekitar tema yang diberikan. Ada buku yang telah pun diterbitkan oleh ITBM ini, Keistimewaan Islam dan Undang-Undang Syariah di Malaysia. Datuk Zainul Rijal salah seorang penulisnya bersama Nur Hidayah Muhammad Hashim. Isteri barangkali? Bukan. Bukan. Minta maaf lah saya cakap kuat pula. Nanti salah sangka. Okey. Mungkin Datuk kita Dr. Nur Hidayah adalah sama belajar dengan saya di Universiti Islam Antarabangsa. Saya selalu sebut UIT itu universiti terbaik di muka bumi Allah. Sekarang ni dia adalah pensyarah di UiTM. Okey, jadi anda boleh dapatkan buku ini, lagi banyak anda beli, lagi banyak diskaun yang diberikan. Okey, kita terjun saja kepada topiknya tentang undang-undang syariah di Malaysia ni. Selalulah kita brag, Datuk, saya mula dengan Datuk dulu sebab Datuk paling dekat dengan saya. Kita kata dualisme perundangan kita ini adalah unik kerana satu-satunya barangkali di dunia. So kalau kita bercakap soal undang-undang syariah, mungkin kita boleh meletakkan dulu dikotominya, membandingkan amalan kita dengan amalan negara-negara lain yang ada undang-undang seumpamanya. Lalu kita di mana? Sebab dari situ nanti baru kita nampak hak istimewa dan juga sensitiviti. Datuk. Terima kasih Syed. Kalau kita nak bandingkan dualisme ni di Malaysia dan juga di negara-negara lain, saya rasa agak sukar kita nak bandingkan di mana antara undang-undang Islam dan juga undang-undang sivil. Sebab kalau di Singapura pun ada undang-undang syariah diamalkan untuk family law, undang-undang keluarga, tetapi ia masih lagi di dalam sistem undang-undang sivil. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia ada acara pidana dan juga undang-undang syariah. Tetapi akhirnya di mahkamah yang paling tinggi disatukan. Tetapi di Malaysia, dualisme kita daripada awal sampai ke akhir ia tidak akan bertembung di peringkat mahkamah yang paling tinggi. Itu perbezaannya ya. Dan di dalam undang-undang kita, undang-undang syariah kita disebut dengan jelas tentang bidang kuasa mahkamah syariah itu di dalam jadual ke-9 ada disebut. Maknanya di dalam undang-undang tertinggi itu sendiri telah ada dinyatakan tentang undang-undang syariah, apa bidang kuasa mahkamah syariah dan apa kuasa yang diberikan kepada Dewan-Dewan Undangan Negeri kerana syariah ataupun undang-undang Islam ini adalah di bawah bidang kuasa negeri.
ya. Jadi ia lebih unik di Malaysia berbanding dengan negara-negara lain yang tidak mengamalkan konsep federalisme. Jadi model kita ni satu-satunya di dunia. Saya fikir ia satu-satu di Sebab dunia. ya, Adnan nak tambah. Saya juga nak tambah. Kalau kita tengok, kita kena tahu sejarah penubuhan Mahkamah Syariah. Sebelum ni semua kes-kes yang melibatkan orang Islam didengar di Mahkamah Sivil. Sama ada kes perceraian ke kes anak luar nikah dan sebagainya didengar di Mahkamah Sivil dan menimbulkan polemik. Sehinggalah ada pindaan dibuat di dalam Perlembagaan Persekutuan, yang mana pindaan ini artikel 121 1A ini mengasingkan, mewujudkan satu mahkamah syariah, satu mahkamah tinggi syariah dan juga mahkamah sivil. Diasingkan, pengasingan dua mahkamah ini. Dan sebagaimana disebut oleh Datuk itu, iaitu dari segi bidang kuasa ini, kita punya negara ni kita merdeka dalam konteks negeri-negeri. Maknanya ada kuasa yang merupakan kuasa kerajaan persekutuan dan ada kuasa yang dimasukkan di bawah jadual 9 state list, maknanya senarai negeri, kuasa negeri. Jadi pemisahan kuasa ini, Mahkamah Syariah ini dijatuh di bawah kuasa negeri. Dan kita boleh kupas sebenarnya kalau kita nak pergi lagi jauh tentang isu hudud, macam mana kita nak laksanakan hudud. Pelbagai idea diberikan dan mungkin lepas ni kami akan pergi lebih jauh untuk terangkan apa masalah kita ni. Kita nak buat hudud ni apa masalah? Apa kekangan dia? Apa perkara yang sebenarnya menghalang? Susah sangat ke nak buat hudud ni kan? Dan kalau kita tengok, kita kata negara kita ni negara Islam, majoriti penduduk adalah Islam, kenapa kita tak boleh buat hudud? Nanti kita akan kupas. Tetapi pengasingan mahkamah itu kerana pertama ialah apabila timbul isu mahkamah sivil mendengar kes-kes yang melibatkan orang Islam, menimbul banyak permasalahan, maka wujudlah cadangan pindaan kepada perlembagaan, yang mana mewujudkan satu artikel yang memisahkan kedua mahkamah. Dan kemudian mahkamah syariah ini diperkuatkan bidang kuasanya oleh kerajaan negeri. Maknanya kerajaan negeri, badan yang menguruskan perundangan negeri ini, mereka yang akan meluluskan enactment keluarga Islam mengikut negeri masing-masing untuk menjadi bidang kuasa mahkamah tersebut. Tetapi masih tertakluk kepada tidak boleh masuk dalam bidang kuasa persekutuan. Saya sudah mula merasakan bahawa kita perlu lebih dari sejam untuk articulate ini, tapi tak apalah. Kita cuba juga meraihkan umirtu an akhatiban nas ala qadri uqulihim ni, Datuk, ya. Tapi itulah, sebelum saya beralih balik pada Datuk ni, saya belajar kat UAE dulu. Itu sebab saya sebut tadi tu. Cumanya pelik juga saya, saudara Adnan ini diundang ITBM nak bercakap tentang ini. Jadi longkah standby je. Cik Datuk. Apa agaknya sebab Zaiti ni panggil peguam sivil nak bercakap tentang ini ni? Apa kes dia apa? Saya peguam sivil, tapi saya belajar di UAE. Dan sebab tu saya sebut UAE universiti terbaik di dunia. Betul. Tapi saya pernah jadi Esko Persatuan Peguam Muslim dan pernah berada dalam kepimpinan Datuk Zainul Rijal. Okey, saya dah faham konteks dia. Jadi okey Datuk, kita berbalik-balik pada persoalan kepada undang-undang syariah, hak dan kalau dari segi falsafah dia, kerana terma rujukan pertama tu dia kata hak, adakah bererti dalam konteks negara kita yang dualisme ni daripada awal sampai ke hujung ni, kita ada dualisme hak juga ni, falsafah Islamnya dengan falsafah sivilnya dalam melihat hak kita ni. Kita bereskan itu dulu. Sebenarnya kalau kita nak melihat kepada faktor undang-undang, kita tidak boleh melihat Malaysia hanya terbentuk pada 31 Ogos 1957. Sebelum daripada itu, sebelum even penjajahan daripada British, Belanda dan juga Portugis, sebenarnya sudah ada undang-undang di Malaysia, dan undang-undang yang utama di tanah Melayu adalah undang-undang Islam. Pernah Hakim Inggeris sendiri yang membuat keputusan bahawa undang-undang Islam adalah leg loci ataupun undang-undang tanah di tanah Melayu pada ketika itu. Itu Hakim British yang membuat undang-undang tersebut. Dan kita banyak ada Kanun Melaka, Undang-Undang 99 Perak dan sebagainya, Pahang, Terengganu, Batu Bersurat kita jumpa, di Sabah, di Sarawak, juga di Brunei. Banyak undang-undang ini telah pun kita dapati bahawa undang-undang asas di tanah Melayu pada ketika itu, iaitu adalah undang-undang Islam. Dan kemerdekaan negara pada 1957 hanya meneruskan kesinambungan yang ada, tata atur masyarakat yang pada ketika itu telah ada, dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Jadi sebenarnya kalau kita nak tahu negeri-negeri yang ada, mungkin ada, kita berhenti sekejap. PLKN dengan kadar segera. Saya ulang, perhatian kepada para pelatih PLKN, sila berkumpul di booth PLKN dengan kadar segera. Terima kasih. Itu bukan
bukan maklumat tentang sofa putih. Tak apa. Itu PLKN. Datuk, sambung. Okey, kalau kita nak tahu sebenarnya negeri-negeri yang ada pada ketika ini, Terengganu, Pahang, Perak dan sebagainya adalah negara-negara sebelum penjajahan, ya. Maknanya negara Kelantan, negara Terengganu, negara Perak, negara Selangor, ya. Dan kesemua negara-negara ini bercantum untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Barulah dijadikan negeri-negeri. Dan dengan persetujuan negara-negara dulu ini untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu ini, barulah terbentuk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi asalnya, sumber asal undang-undang dan kewujudan negara-negara ini adalah negeri. Negeri yang memberikan kuasa kepada persekutuan melalui perbincangan-perbincangan, memorandum dan sebagainya tentang undang-undang mana yang diberikan bidang kuasa kepada persekutuan dan undang-undang mana diberikan kepada negeri-negeri. Jadi di situ kita perlu hormati apa yang telah dipersetujui pada ketika itu. Perjanjian-perjanjian yang ada, bagaimana kuasa yang ada, federalisme yang ada, ya, kuasa Islam, isu-isu Islam diberikan kepada negeri-negeri itu perlu dihormati. Dan apa maksud Islam itu sendiri perlu diberikan maksud yang sepenuhnya, iaitu makna Islam itu sendiri. Sebab kalau kita belajar tentang pentafsiran perlembagaan, ya, dalam pentafsiran perlembagaan mengatakan kalau satu perkataan itu ada maknanya yang betul, kita perlu beri maknanya yang betul. Mungkin 1957 orang faham Islam sekadar ritual, tetapi makna yang betul kepada Islam itu adalah sebuah cara hidup yang merangkumi tata cara kehidupan, politik, perundangan dan sebagainya. Sebab itu pada tahun 2006 dalam kes Lina Joy, Mahkamah Persekutuan membuat keputusan bahawa Islam di dalam perkara 3 perlembagaan bukan sekadar dogma-dogma ataupun ritual. Ia adalah sebuah cara hidup. Ia merangkumi kehakiman, perundangan, pendidikan, dakwah dan sebagainya. Ini makna Islam yang betul yang telah diberikan, diletakkan di tempat yang betul melalui kes Lina Joy. Okay. Jadi dalam konteks itu kita perlu melihat bahawa Islam, kedudukan undang-undang syariah itu sebenarnya ada keistimewaan yang tertentu yang mungkin kita sendiri sebagai peguam, sebagai rakyat biasa kita belum telusuri lagi. Satu isu yang paling penting, ya. Kalau katalah pada hari ini diisytiharkan keseluruhan Malaysia ini adalah dalam keadaan darurat. Okey. Dalam perlembagaan. Jadi kuasa mana yang semua undang-undang adalah tergantung. Okey. Tetapi undang-undang Islam masih lagi boleh berkuat kuasa. Ini termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi menunjukkan keistimewaan undang-undang Islam itu mengatasi undang-undang lain di dalam negara.